Okay, sebentar lagi supaya kita panggil dulu. Hari ni Kak Aliza ada urusan. Tapi ada sahabat kita yang sudi untuk menjadi co-host kan, insyaAllah. Betul, kenapa? Aira? Tak, salah orang tu co-host ni. Oh, Safia. Okey, kejap. Okey, kejap. Okey dah. Okey. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafil al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma fakir fi din wa ta'min. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu fi shay'in sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua dan juga ustaz yang dihormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk berada di taman-taman syurga. Sesiapa yang ingin berada di taman-taman syurga di akhirat kelak, biasa-biasakan diri untuk berada di taman-taman syurga di dunia ini. Pada sesi yang lepas Ustaz, kita agak sudah dipahamkan, kita dah sampai ke ayat 11 Ustaz ya? Ayat 11 ni. Saya pun lupa dah. Wa idhul insan bisyarri du'ahu bil khair. Kana al insanu ajula. Ustaz, pakai uniform mana Ustaz? Ada tak, patutnya pakai jubah tapi saya dah buka jubah. So ini je baju yang ada dekat office. Oh, sampai office dia. Assalamualaikum Ustaz, kepada Ustaz. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 12 suratul Isra, wa ja'alnal laila wan nahara ayatain famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Kita dah lalui ayat ini. Dan dia berkaitan dengan siang dan malam, pertukaran siang dan malam yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu hidup dengannya, pagi tadi sedang on the way daripada rumah ke masjid. Sebab biasanya selepas solat subuh saya akan bagi tadabbur ringkas 3 minit pada jemaah. Dan juga selepas asar, saya ambil masa 3 minit untuk jelaskan petikan-petikan ayat. Dan dalam minggu ni, dalam bulan ni, saya cuba bawa surah Fatihah. Surah Fatihah. Rupanya bila kita tengok 3 ayat pertama tu, kan 3 ayat pertama menggunakan isim. Lalu bila kita ulas berkaitan dengan isim ni yang sifatnya kekal, tidak terikat dengan masa, dan kita hanya terikat dengan maksud-maksud yang macam itu. Tapi satu sudut, tuan-puan, kalau kita tengok benar-benar suratul Fatihah, 3 ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lazimnya bila kita sebut Alhamdulillah ni, bila selalunya kita sebut Alhamdulillah dengan
We mean it dengan penuh perasaan. Bila? Masa mengucap syukur. Yes, selepas kita dapat sesuatu. Benda yang dah lepas, kita syukuri. So, rupanya Alhamdulillahirrabbilalamin adalah tentang masa silam. Ar-Rahmanir-Rahim, bila yang kita nak dikasihi dan disayangi ni, bukan besok, bukan semalam, tapi sekarang. Bila kita nak disayangi ni? Sekarang. Sekarang. Dan bila Allah kata Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan, itu bila tu? Future akan datang. So 3 ayat ni represent 3 situasi yang kita sedang lalui setiap saat. Benda yang lepas, sekarang dan akan datang. Dan Allah perkenalkan diri dia sebagai Tuhan yang menguasai ketiga-tiga masa ni. Yang meliputi seluruh hidup kita. Kita hidup dalam 3 masa. Yang lepas, sekarang dan akan datang. So bila sebut tentang waja'alna laila wan nahara ayatain, perubahan malam dan siang itu sebagai tanda-tanda, maka kita perlu lihat juga tentang apa yang aku boleh belajar daripada tanda malam dan siang. Dan kita dah kupas pada perjumpaan yang lalu. Kan bagaimana Allah suruh kita berusaha litabtahu fadlam mir rabbikum pada waktu siang. Wali ta'lamu adada sinin, supaya kamu mengetahui hitungan tahun wal hisab dan bagaimana untuk mengira, menghitung. Kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan kami telah terangkan satu persatu dengan sejelas-jelasnya. Apa dia? Tanda-tanda besarnya Allah, berkuasanya Allah. Itu yang Allah terangkan. Bukan Allah terangkan detail pasal siang, detail pasal malam, tidak. Nah, bagaimana semua itu menjadi tanda dan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap manusia alzamnahu, kami wajibkan. Kami wajibkan atau kami lazimi. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa maksud lazim kat situ? Waktu interview tauliah mengajar Selangor, saya ditanya tu, apa maksud lazim kat situ? Lepas tu saya dengan selamba, lazim ni kan biasa. Lazim biasa? Tak. Lazim tu maksud dia wajib. Mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Tu lazim maksudnya wajib ada mad, wajib panjang. Mad lazim, wajib ada mad. Pada kalimah yang musaqqal, yang ada syaddah, mukhaffaf, yang ada tanda mati. Gitu. Tu lazim, wajib. So wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Allah kata setiap manusia kami kalungkan dia punya catatan buku amal di tengkuk dia. Kami kalungkan nasib dia atau catatan buku amal di tengkuk dia, di leher dia. Ta'irahu. Ta'ir ni kan burung. Burung. Tapi menjadi kebiasaan bagi orang Arab, kalau dia nak ke mana-mana, dia terbangkan burung untuk menentukan sebagai tanda kalau burung itu ke kanan, perjalanan dia tu diredai dan ada untung baik. Feng shui, feng shui. Kalau burung tu terbang ke kiri, better off ditangguhkan dulu perjalanan sebab ada bakal berlaku sesuatu yang tak baik. So ta'irahu, untung nasib dia. Fi unuqihi, pada tengkuk dia. Unuk mana? Ni, belakang ni. Belakang, tengkuk. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami keluarkan
hadapkan padanya kitab yalqahu mansyura, yang sedia untuk dibaca. Ayat sebelum Allah suruh perhati malam dan siang. Dan Allah suruh berusaha. Allah suruh berusaha litabtagu fadlan min rabbikum. Litabtagu fadlan min rabbikum, untuk cari keutamaan kelebihan daripada Tuhan. So rupanya setiap usaha itu dicatat dan dikalungkan di leher kita. Dan pada hari kiamat, kitab itu terbuka untuk dibaca. Sedia dibaca. Kemudian satu arahan keluar. Iqra, baca. Kitabak, kitabmu. Kafa, cukuplah. Binafsika, engkau sendiri. Al-yawma, pada hari ini. Alaika hasiba, engkau sendiri hitung apa yang kau dah buat. Memadai engkau sendiri tengok kitab engkau. Memadai engkau sendiri hitung apa yang dah engkau buat. Wow. Ayat 9, Allah kata inna hadzal Quran. Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Memberi petunjuk kepada orang-orang yang aqwam. Ayat 13, ayat 14, Allah kata baca kitabmu. Ayat 15, Allah ada sebut tentang manih tada, siapa yang beroleh hidayah. So ayat 9 Allah sebut tentang Al-Quran yang beri hidayah. Ayat 14 Allah datangkan, kau sendiri ada kitab dan kau akan baca tahu kitab engkau. So kalau nak kitab itu terjaga, terpelihara, baik isi kandungannya, baca Quran. Kerana untuk selamatkan kitab kita, kita perlu baca sesuatu yang boleh datangkan manfaat kepada kitab itu. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang beroleh hidayah, maka faedah petunjuk tu pada diri dia. Tuan-puan, katalah dalam banyak-banyak kita ni, Kak Liza dapat hidayah. Ataupun Kak Syida dapat hidayah. Hidayah Kak Syida tu specially made untuk dia. Orang lain tak dapat. Walaupun tidur sebantal. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Kerana setiap kita perlu usaha. Setiap kita perlu usaha. Dan hidayah tu specially made untuk kita. Manih tada fa innama yahtadi li nafsi. Bayangkan Nabi Musa bertemu dengan Firaun, tapi yang beriman siapa? Yang goyah siapa? Yang mula percaya siapa? Orang dekat keliling Firaun. Malah ahli sihir tu beriman. Sedangkan tumpuannya, asalnya disuruh dakwah tu kepada siapa? Pada Firaun. Tapi Allah beri hidayah kepada ahli sihir. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan siapa yang tersasar, maka kesesatan itu tertumpuk atas dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan boleh memikul dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dia takkan boleh pikul dosa orang lain. Ayat ini perlu difahami, apa yang dia bawa bekal dari dunia menuju akhirat. Dia takkan pikul dosa orang lain. Tapi bila Allah sudah mula tanya, dan Allah bagi peluang untuk orang lain tuntut, itu berlaku transaksi.
Di dunia dia takkan pikul dosa orang lain. Dosa anak dia ke, dosa suami dia ke, dia tak pikul. Tapi once ada orang tuntut, itu baru akan berlaku transaksi. So dalam kita berkomunikasi macam ni, ada possibility Syahira akan tuntut dari saya. Safiyah akan tuntut dari saya. Ya Allah, dulu waktu ustaz tu mengajar, dia ada sindir saya. Dia ada sindir saya. Saya sakit hati dan saya nak tuntut. Oh, tuan-puan. Ya memang kita tidak memikul dosa orang lain, tapi akan ada tuntutan-tuntutan. Suatu proses audit itu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami takkan mengazab satu-satu kaum sehingga kami telah utus bagi kaum itu rasul. Maka dari ayat ini, mak bapak Nabi ada pendapat kata golongan-golongan yang tidak diazab. Nah, sebab Nabi belum diutuskan. Sama macam Abu Talib, Abdul Muttalib, atuk Nabi. Nah, itu termasuk dalam ayat ni. Walaupun sebahagian kata, tidak, dia ada milah Ibrahim. Tapi berapa pula jarak milah ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail dengan situasi semasa? Jauh ribuan tahun. So tidak memungkinkan ajaran itu boleh dapat yang pure. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. So kita punya untung nasib ni dekat tengkuk. Which is kita carry ke mana-mana, kita bawa ke mana-mana. Dan begitulah rapatnya malaikat kiri dan kanan yang sentiasa monitor kita. So bila peringatan seperti ayat 14 ini datang untuk kita sendiri baca, kalau keputusan kita itu cemerlang, kita takkan ragu-ragu untuk baca out loud. Bahasa Melayu A+, matematik tambahan A+, kuat-kuat kita baca sebab keputusan baik. Tapi kalau BM cangkul, cangkul tu 7. Dia sekarang ABC je kan. Bahasa Melayu sikat, matematik tambahan pun sikat. Sikat apa? I. Kau macam sikat tu. I. So kalau semua I, kita nak buka pun tak bermaya. Dan Allah bagi tahu tentang kewajaran didatangkan Nabi dan Rasul. Kewajaran didatangkan Nabi dan Rasul untuk membantu proses pelaksanaan hidayah. Wa idza aradna, ayat 16. Wa idza aradna, dan jika kami berkehendak, an nuhlika qaryatan, jika kami nak musnahkan satu bandar, satu kampung, amarna mutrafiha, kami perintahkan terlebih dahulu mutrafiha, orang-orang yang melampau, supaya taat. Kalau kami nak musnahkan kampung tu, kami akan utus Nabi dan Rasul pergi bagi warning kepada orang-orang yang sangat melampau untuk bertaubat. Fafasaku, akan tetapi mereka tak makan saman. Fafasaku fiha, lalu mereka menderhaka.
Itraf, mutrafiha, itraf. Kita pernah lalukan perkataan ni. Pernah tak? Ada tak dalam surah ni? Mutraf. Ingat lagi tak? Perasan Ustaz. Tak perasan lah. Saya pun tak perasan. Ada tak? Mutrafiha. Mutrafiha. Asa rabbukum. Wabanin wa idha. Wala ta'lunna uluwan kabira. Dalam surah sebelum ni kot. Surah apa? An-Nahl. Amarna mutrafiha. Itraf ni orang kaya. Dia akan menjadi lebih sombong. Dan bahasa yang dia selalu guna apa? Duit aku. Suka akulah nak belanja macam mana. Tu. Mutrafiha. Itraf. Melampau. So, bila dia melampau, Nabi datang untuk bagi peringatan dan dia menolak. Fafasaqu fiha. Fasik makin rosak diri dia. Fahaqqa alaihal qaul. Maka dengan itu, berhaklah atas mereka qaul, perintah kami. Fadammarnaha tadmira. Lalu kami hancurkan dengan sehancurnya. So ini Allah bagi tahu standard operational procedure. Standard operational procedure. Kalau Allah nak hancurkan negeri itu, pertama Allah kata, kalau kami nak hancurkan, kami hantar orang-orang yang menegur. Pembesar-pembesar, orang-orang yang sombong, orang-orang kaya. Lalu mereka menolak. Maka kerana mereka menolak tu mereka berhak diazab. Baru kami turunkan bala. So tuan-puan, kadang ada orang datang tegur kita kan. Apa berlaku pada kaum ini? Bila datang ditegur, dia menolak. Dia makin melampau. So rupanya bila ada peringatan, ada tazkirah, ada orang ajak untuk jadi baik. Dengan kita menolak, mendatangkan bala. Maka kalaupun tak bersetuju, bersabarlah. Moga-moga yang datang tu rahmat dan hidayah. Kerana kesan dia, bila balak sudah turun, fadammarnaha tadmira. Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya. Allah akan hancurkan sehancurnya. Wa kam ahlakna minal qurun. Berapa banyak umat-umat terdahulu yang telah kami binasakan. Min ba'di Nuh, selepas zaman Nuh. Cuba kira Ad, Samud, Hud, apa nama, Lut. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Berapa banyak kami dah hancurkan kaum-kaum selepas daripada Nuh. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah tahu lagi melihat akan dosa-dosa hamba dia. Sebab kadang bila ayat 17 ni kan, bila kita sebut balik tentang kaum-kaum itu, ada orang yang tak tahu dan nak tahu detail. Apa yang terjadi pada kaum tu? Maka Allah tutup perbincangan tu. Sebab bukan itu fokus dia. Fokusnya adalah untuk beri peringatan. Bukan untuk detail perbincangan kepada kaum-kaum tu. Maka Allah kata apa? Cukup. Biar Allah dia yang tahu apa yang mereka buat. Cukup Allah tahu tentang apa yang mereka buat. Dan Allah lihat apa yang mereka buat. Sebab Allah tak nak kita lari fokus. Apa fokus dia? Jangan jadi macam diorang. Jangan jadi macam diorang. Jangan jadi macam Bani Israel.
So Allah sudah datangkan idea tentang Bani Israel, apa yang mereka buat, apa janji terhadap Bani Israel, dan Allah datangkan pula apa berlaku kepada kaum terdahulu selepas Nabi Nuh. In between Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Tapi Allah tidak perlu cerita detail. Sebab bukan detail kaum tu yang kita perlu tahu. Yang kita perlu tahu ialah kita nak bangunkan masjid tu. Nak bangunkan masjid. Nak bangunkan masjid yang barakna haulahu, yang berkat di sekelilingnya, perlu kepada manusia-manusia yang tidak bersikap seperti Bani Israel dan kaum terdahulu. Man kana yuridul ajilah. Siapa yang nak bersegera? Siapa yang nak kehidupan yang segera? Ajil. Macam mimegi tu. Ajil. Segera. Apa dia kehidupan dunia? Ajalna lahu fiha. Kami segerakan. Nak sangat kau dunia? Kami bagi. Sembahyang duha semata-mata nak dapat rezeki? Kami bagi. Bagi ajalna lahu fiha. Mana syak apa yang mereka nak? Liman nurid siapa yang nak? Bagaimana mereka nak, siapa yang nak? Liman nurid. Summa ja'alna lahu jahannam. Kemudian kami bagi dia neraka jahannam. Yaslaha, kami campak ke dalamnya. Mazmuma madhura. Hina lagi tersingkir. Kau nak sangat dunia? Nah, ambil. Tengok sifu-sifu bisnes. Menunggang agama. Semata-mata nak kaya. Makana yuridul ajilah. Siapa yang nak dunia? Ajalna lahu fiha. Kami segerakan. So perangai itu tak tumpah seperti mana Bani Israel dan juga umat terdahulu. Mereka tolak Nabi dan Rasul sebab nak dunia. So apa beza kita dengan mereka? Kalau kita juga bersikap dengan benda yang sama. Kan dana awam diseleweng. Wang rampasan SPRM. Pegawai dia sendiri pergi songlap. Bukan RM10, bukan RM20, 10 juta, 20 juta. Ajalna lahu fiha mana sya'u liman nurid. Bagaimana mereka nak? Siapa yang nak? Silakan. Akan tetapi, summa. Kemudian, ja'alna lahu jahannam. Kami akan bagi di jahannam. Berat betul ayat ni. Ini peringatan demi peringatan dalam suratul Isra. Sebab Allah nak lahirkan jiwa-jiwa, individu-individu yang boleh reclaim tanah umat Islam di Palestin. Ini bukan calang-calang orang yang boleh mengungguli bangsa Yahudi. Jenis orang yang dunia ni dia tak pandang. Itu jiwa yang perlu dibangunkan. So itu bukan calang-calang ayat. Waman aradal akhirah. Dan siapa yang nak akhirat? Siapa yang nak akhirat? Wasa'alaha sa'iyaha. Dan dia bukan sekadar leisurely berjalan, tetapi dia berlari-lari anak. Wahuwa mu'min. Dan dia beriman. Fa'ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka, apa saja yang mereka usahakan, mashkura. Apa mashkura? Diberi ganjaran, diberi balasan. Tapi kenapa Allah guna perkataan syukur? Mashkura. Mashkura. Entah. Saya pun tak tahu. Tu kena cek tafsir. Kenapa Allah guna perkataan syukur? Diberi ganjaran. Ayat berapa tu? 19. Surah Isra ayat 19. Kenapa Allah guna mashkura? Oh, mashkura. Disyukuri.
Mashkura dihargai. Dihargai. Allah akan balas dengan sempurna kerana usaha dia. Usaha dia tu dihargai. Ini adalah janji yang amat berharga sekali kerana ringkasnya 3 syarat yang perlu dipenuhi untuk selamat mukmin. Mukmin kan selamat. Niat yang benar, amal ikut apa yang Allah nak dan akidah yang benar. Niat yang benar, ikhlas dan ikut apa yang Allah nak. So wa kana fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka hasil usaha mereka tu sangat dihargai. Sangat dihargai. Macam kita tulis surat segala perhatian dan tindakan daripada Tuhan amatlah dihargai. Tapi ini Allah yang kata, apa yang kita buat Allah sangat hargai. So bila dihargai, Allah akan beri ganjaran yang bukan setimpal, lebih daripada apa yang pernah kita gambarkan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Tiap golongan dari keduanya. Kulla. Tiap golongan daripada keduanya. Numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami hulurkan kepada mereka pemberian Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Dan tiadalah pemberian Tuhanmu tersekat. Boleh fahamkan ayat ni? Kalau Kak Syida pilih jalan agama, Allah beri kemudahan untuk dia. Kalau saya pilih jalan untuk dunia, Allah beri tanpa disekat. Kedua-dua jalan, siapa yang nak, Allah beri tanpa sekat. Min ata'i rabbik, Allah bagi. Wa ma kana ata'u rabbika kana mahzura. Allah tidak pernah mahzur, tidak pernah sekat di dunia, tidak pernah kekang. Apa dia nak buat? Sila. So dia nak kutuk Nabi, sila buat. Dia tak ada lagi waktu dia mengucapkan perkataan hina itu, kutukan-kutukan itu, tiba-tiba stroke, tak ada. Allah tak sekat. Tak ada pula tiba-tiba malaikat turun tampar kepala dia, tak. Bagi. Wa ma kana ata'u rabbika kana mahzura. Ata'u rabbika mahzura. So jalannya sudah terbentang luas. Siapa yang nak buat untuk akhirat, silakan. Siapa yang nak kejar ajil, segera silakan. Dan kerana kita ni kan ajula. Ayat berapa ajula? Kena tengok balik. Ajula. Ajula. Ada tak? Ajula. Sebelum tu. Ada tak? Ajula. 11. Ayat 11. 11. Wa kanal insanu ajula. Kita kan manusia yang gopoh-gapah. Suka nak cepat aja. Maka dengan itu menjadi built-in dalam diri kita, dia menjadi senjata kepada syaitan. Chances, peluang kepada syaitan untuk menyesatkan manusia. Untuk memesongkan manusia. Sebab kita nak cepat. Bayangkan tuan-tuan, kalau saya kata bagi siapa-siapa yang nak cari sebidang tanah beserta dengan rumah, boleh hubungi saya. Saya ada rumah 2 tingkat, atas tanah banglo, luas tanah 4 ekar. Rumah 2 tingkat 70/70. Rumah 2 tingkat 70/70, atas tanah 4 ekar. Saya nak jual 40,000.
Dan tanah tu harga pasaran 2 juta. Saya nak jual 40,000. Harga pasaran 2 juta. Dan anda boleh bayar ansur-ansur. Bayar ansur-ansur cuma. Rumah itu anda tak dapat sekarang. Nanti 30 tahun. Nanti 40 tahun. Berbanding rumah yang sama, Alhamdulillah. Harga 20,000, tapi ada hutang dengan bank. Tadi clear. Cuma tak dapat sekarang. Mana anda pilih? Rumah pertama ke rumah kedua? Mestilah rumah kedua boleh terus didiami. Berbanding rumah pertama, aku dapat nanti. Bayaran ansur-ansur pun tapi dapat nanti. Lambat. Itulah tawaran syurga. Kita kena bayar dulu. Buat dulu. Dapatnya belum. Buat dulu. Tapi syaitan datang dengan kau klik sekarang. Kau klik website ni, kau dapat nampak sekarang. Kau cakap benda ni. Kau nampak muka orang tu berubah. Kau upload gambar ni. Ramai orang like sekarang. Tawaran syaitan semua sekarang. So Allah kata, "Waman aradal ajilah." Kan, mangkana yuridul ajilah. Siapa yang nak segera. Dan dunia sekarang ni adalah dunia tentang kesegeraan. Berapa cepat boleh datang? Order hari ni semalam sampai. Mangkana yuridul ajilah ajalna. Maka kerana segera ini, cuba tengok hukum hakam agama yang dibincangkan oleh netizen. Habis caca merbah sebab segera tu. Sedangkan dulu ulama belajar, dia perlu masa. Belajar asas, kemudian intermediate, kemudian expert, kemudian level maha guru, level tuan guru. Tapi sebab semua ni segera. Semua boleh akses. So, kesegeraan itu, terutamanya segera nak dunia, risikonya adalah dicampak ke neraka. Kemudian, ayat 21. Unzur. Setelah dua-dua jalan dibuka dengan luas, tanpa ada sekatan. Unzur, maka lihatlah. Unzur ni bukan sampai ke tahap perhati. Perhatikan kita perlu lihat dengan dalam, analisis. Unzur ni Allah suruh tengok je. Saya tengok. Kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Bagaimana kami mengkayakan sebahagian kamu berbanding sebahagian yang lain. Apapun jalan yang dilalui, jalan baik ke jalan buruk, menuju akhirat ke ataupun dunia, apapun mereka lalui, ada orang yang ikut akhirat yang kaya, ikut akhirat yang miskin. Ada orang yang kejar dunia kaya, ada juga yang kejar dunia melarat miskin. Ada. Sekarang Allah suruh tengok, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Cuba tengok bagaimana kami lebihkan sebahagian yang lain berbanding yang lain. Oh, rupanya kaya miskin Allah bagi. Kami yang lebihkan. Bukan usaha dia. Bukan sebab dia kerja, tu sebab Allah bagi. Bila kita salah menanggap kekayaan itu, usaha orang tu,
Maka kita berlumba-lumba, berbondong-bondong, carilah sifu-sifu perniagaan. Macam mana nak kaya jadi macam orang itu. Sedangkan dia kaya kerana Allah bagi. Dia mulia kerana Allah bagi. Saya ditempatkan kat sini masjid negara kerana Allah yang tempatkan. Dan Allah boleh buang bila-bila masa. Allah boleh hina bila-bila masa. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail, tukhrijul hayya minal mayt. Macam mana ayat tu? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah bagi. So bila Allah dah bagi kelebihan, bagaimana engkau mengurus kelebihan tu? Bila Allah beri kekurangan, bagaimana engkau mengurus kekurangan tu? So kalau clear itu, benda tu clear, maka Allah bawa ke frasa seterusnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhirat, martabat dia lebih besar dan kelebihannya lebih besar. Martabatnya lebih besar, kelebihannya lebih besar. Semalam waktu balik daripada masjid, tengah-tengah harum jam tu, duk terfikir darjah dan tingkatan. Kan darjah 1, darjah 2, darjah 3. Kan dia berasal daripada perkataan darajat ni. Darjah tu kan. So tidak salah lah kalau saya tanya, Kak Liza sekarang darjah berapa? Ustaz, saya dah lama tak sekolah Ustaz. Kejap, aku yang salah soal ke dia yang tak faham soalan? Contohnya macam tu kan. Kalau tanya, darjat berapa? Entah, saya pun tak tahu. Darjah berapa di sisi Tuhan? Kita pernah ambil kira ke kita punya darjah dan kedudukan di sisi Tuhan? Rupanya dah lama cakap Arab. Allah suruh perhati siapa yang kaya, siapa yang miskin. Dan Allah bagi tahu akhirat itu lebih besar. Kedudukan tu lebih besar dan tafdil atau kelebihan tu lebih besar. Dan di hujung sebelum tutup makra, Allah datangkan peringatan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dalam pada engkau melihat orang kaya, orang miskin, jangan adakan Tuhan yang lain bersama Allah. Rupanya tentang harta, ramai orang sanggup menjadikan benda lain sebagai Tuhan selain Allah. Dia lebih percaya cakap manusia berbanding cakap Tuhan. Ada manusia yang guna perkataan Tuhan untuk raih harta dunia. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Engkau akan tinggal sama ada di dunia dan di akhirat dalam keadaan tercela, kecewa dan tanpa bantuan. Allah tutup dengan begitu. Fataq'uda madhmuman makhdhula. Kau akan terhina dan tercela tanpa sebarang bantuan. Cari harta, jangan sampai syirik. Dan cari keselesaan, melihat kelebihan itu kiriman Tuhan. So jangan sampai dengki. Sebab bila hasad dan dengki, kita akan buat apa? Ui, macam-macam. Kalau tak adalah bomoh, busung,
santau, santet. Banyak. Kemudian, fasa pertama, kan kita dah lalui cerita Bani Israel, kebejatan Bani Israel, cerita kaum terdahulu, kemudian Allah sentuh tentang Quran, bagaimana kita punya interaksi dengan Quran, kemudian Allah ingatkan tentang buku amal, dan Allah tutup dengan harta dan pemilikan. Harta dan pemilikan. Tapi basically fokusnya kepada ada jalan baik dan ada jalan buruk. Fokusnya kepada ada jalan baik dan ada jalan buruk. Dan jangan sekali-kali bila melibatkan harta, menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan. Kemudian Allah masuk topik baru. Tapi dikait juga dengan ayat sebelum. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan. Tuhanmu telah memerintahkan. Ayat 22. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau jadikan. Ayat 23, Tuhanmu memerintahkan engkau. So masih lagi Allah bercakap dengan kita. Allah sedang bercakap dengan kita. Yang di atas jangan syirikkan Tuhan. Ayat 23 juga dimulakan dengan jangan syirikkan Tuhan. La alla ta'budu illa iyyah. Jangan sembah selain daripada Dia. Wa bil walidain ihsana. Dan especially kepada kedua orang tuamu. Ihsanan. Ihsanan. Ihsanan bukan buat baik. Ihsanan ni bukan buat baik. Baik, perkataannya ialah hasan. Perkataannya ialah hasan. Ihsan. Ihsan. Apa maksud ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah pada Allah seolah-olah kau nampak Allah. Kalaupun tak nampak Allah, Allah nampak engkau. Itu level ihsan. Apa tu? Buat baik pada mak bapak bukan hanya depan dia. Tapi jaga nama baik dia. Jaga air muka dia. Jaga status dia. Jaga maruah dia. Itu ihsan. Dia bukan sekadar buat baik. Tak. Dia atas daripada buat baik tu. Kalaulah baik tu hasan, ihsan adalah lebih baik dari hasan. Dan luckily Allah tidak kata begini. Wabil walidaini al-ihsan. Yang paling baik tak. Allah tak kata yang paling baik. Tapi Allah suruh kita buat sehabis baik untuk mak bapak. Wabil walidain. Dan walidain, kata akar dia walada. Yang melahirkan. Dekat situ Allah sudah sebut utamakan ibu. Hanya pada perkataan al-walidain tu Allah sudah tunjuk utamakan ibu baru bapa. Utamakan ibu baru bapa. Dan fasa yang kedua ini fasa yang kedua ini adalah arahan-arahan set of rules
yang pernah diberi kepada Bani Israel, tapi mereka melampau. Dan sekarang Allah ulangi arahan yang sama. Ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tadi kita punya tema matlamat kita nak selamatkan Palestin, selamatkan Masjid Al-Aqsa. Kan dua masjid, selamatkan Masjid Al-Aqsa. Maka tidak dapat tidak, orang yang nak pergi selamatkan Masjid Al-Aqsa, dia perlu lulus setiap peraturan yang bakal disenaraikan. Bermula ayat 23. Ini panduan lengkap membina individu. Bermula dengan hubungan dia dengan Allah. Seterusnya, hubungan dia dengan kedua orang tua. Nak selamatkan Palestin, hubungan dengan Allah, hubungan dengan orang tua. Dan tentang hubungan dengan orang tua, dia bukan hubungan yang biasa-biasa, tetapi top notch, ihsanan. Yang lebih baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sudah tua dan mereka berada di bawah pemeliharaanmu. Jika mereka dah tua, salah seorang atau keduanya. Bagi pelajar bahasa Arab, dekat sini ada keganjilan. Kalau kita kira dalam bahasa Arab, lepas wahid apa? Isnan. Dua kan? Isnan. Tapi Allah tak guna perkataan isnan kat situ. Allah tak kata ahaduhuma au isnahuma. Satu atau dua. Tak. Ahaduhuma au kilahuma. Kila tu apa? Kila tu apa? Keduanya, kila. Kata akar dia kul. Kul apa kul? Semua. So kilahuma, semua keduanya, apa tu? Kan syukurlah ulama-ulama tafsir dan translation sudah pun translate ayat-ayat, perkataan-perkataan sukar nak difaham terus kepada bahasa yang mudah untuk layman faham. Tapi untuk tadabbur kita kena tengok apa maksud asal dan kenapa Allah sebut begitu. So bila mereka sampai usia lanjut, kibar lanjut, salah seorang atau keduanya, dan Allah guna perkataan kul, semuanya. Maksudnya layanan kita pada mak bapak ini meliputi keseluruhan dia, keseluruhan hidup dia. Manusia ini terbagi pada 4. Physical, spiritual, intellectual dan emosi. Emotional. Spiritual, physical, intellectual, emotional. Kita kena layan pada cara paling baik pada 4 dimensi ni. Saya tak pukul mak saya, tapi dia tengking. Saya tak tengking mak saya, tapi kaki sampai. Dia layan baik mak dia, dia cakap elok-elok. Tapi perkataannya tu menyakitkan hati. Disindir-sindir mak dia. Disikat rambutnya, dimandikan.
Tapi dibodoh-bodohkan orang tua tu. Tentang mak dia hanya belajar darjah 6. Dia engineer kapal. Bila mak dia bagi pandangan, mak apa tahu? Ayat ini sudah mencakupi semua dimensi itu. Begitu nilai nasihat dari Allah, arahan dari Allah yang sangat universal. Fala taqul, jangan engkau katakan lahuma, pada keduanya. Sama ada salah seorang sudah tua atau seorang lagi muda, atau kedua-duanya dah tua, tua atau muda, jangan sebut uff. Dan uff ni banyak ikut daripada mana. Whatever, sama. Sama. Uff ni adalah penolakan rasa sebal dalam hati yang diluahkan dengan cara paling halus. Uff ni adalah rasa sebal dalam hati yang diluahkan dengan cara paling halus. Fala taqul lahuma uff. Kata uff pun tak boleh. Wala tanharhuma. Jangan tengking. Tanhar, kata akar dia apa? Nahara. Kenapa tak kata jangan marah? La taghdab huma. Kenapa nahara? Nahara apa? Sungai. Nahara kan sungai. So, apa kaitan tengking dengan sungai? So, nahara ada dua maksud. Pertama, sungai. Yang kedua, kemarahan yang meluap-luap. Kemarahan yang meluap-luap. Sebab dia bersifat sama. Bila kita masuk dalam sungai, air tu mengelilingi kita, meliputi kita. Sama juga bila kita marah, kemarahan tu sedang mengelilingi, menyelimuti kita. Dan perasaan marah ni dia macam arus deras. Kan muka kita memerah, kita punya salur darah semakin laju, degup jantung semakin cepat, tangan kadang bergetar. Tu. Sebab Allah tahu kita sangat berpotensi untuk marah dengan mak bapak. Ini ujian besar, memang besar. Memang cepat naik temperature. Wala tanharhuma wa qul lahuma. Dan bercakaplah dengan keduanya qaulan karima. Perkataan yang karim apa? Mulia. Mulia. Apa maksud kaulan karima? Perkataan mulia. Perkataan mulia ini macam mana? Ya, kaulan karima, perkataan mulia. Apa maksud perkataan mulia ni? Cuba tengok kalau kita bercakap dengan orang-orang yang mulia. Dengan pembesar. Dengan VIP. Kita akan susun perkataan. Kalau tindak tanduk kita pun disuruh memuliakan mak bapak, itu termasuk perkataan. Macam banyak yang kita tak dapat nak buat ni. Sebab kehidupan kita berbeza dengan apa arahan daripada Tuhan selama ni.
qaulan karimah. Perkataan yang mulia. So bercakap dengan mak bapak, dia ada certain word yang kita tak boleh nak sebut pun depan mak bapak. Yelah tu. Mak je yang tahu. Bebel je orang tua ni. Adakah itu perkataan yang mulia? Ikut mak lah. Fui. Dan Allah mula ayat ni dengan waqadah. Dan ini sebagai penilaian pertama kepada individu-individu yang nak lari daripada kebiasaan Bani Israel dan perangai orang terdahulu yang telah pun fadammarnaha tadmira, kami hancurkan sehancurnya. So orang dulu pun dinasihati macam ni, tapi mereka tak buat. Sekarang kita punya tugas, kita punya tanggungjawab untuk laksanakan. Macam boleh? Oh, itu baru ayat pertama. Kedua, waghfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Tengok tuan-puan, untuk mak bapak, 2 ayat. Dua ayat. Tak, 3. 3. Waghfid lahuma janahaz zulli minar rahmah. Dan hendaklah engkau waghfid ni rendahkan. Janahaz zulli, sayapmu serendahnya. Macam burung, dia rendahkan sayap dia. Minar rahmah, kerana cintamu pada mereka. Kalau sekadar rahmah ni kita sebut tentang belas kasihan, tak, kita bukan belas kasihan pada mak bapak, cinta. Rahmah ni cinta. Kerana engkau cinta pada mak bapak engkau rendahkan sayapmu. Kau rendahkan sayapmu. Kenapa Allah sebut sayap? Kenapa Allah sebut sayap? Kita pernah tak perhatikan burung yang merendahkan sayap? Sebab yang bersayap ni burung je. Kan yang merendahkan sayap ni burung. Jadi kena tengoklah bagaimana burung bertindak. Kenapa burung merendahkan sayap? Pertama, dia ada beberapa occasion dia rendahkan sayap. Pertama, bila dia kembali ke sangkar, sarang, dan ada anak. Ada anak. Bila dia rendahkan sayap, dia buka, dia rendahkan sayap, supaya anak-anak dia feel warm. Rasa tenteram. Dibuka sayap dan rendahkan sayap juga bermaksud supaya anak-anak dia rasa protected. Terpelihara. Terjaga. Dan burung, apa guna sayap burung? Kan digunakan untuk terbang tinggi. Terbang tinggi. Dan selalu kita sebut orang-orang yang berjaya dengan cemerlang, ungkapan dia ialah with flying colours. Kenapa sebut fly? Kerana terbang makin tinggi dan semakin tinggi adalah ibarat yang digunakan oleh manusia bagi mereka-mereka yang berjaya.
So setelah engkau terbang tinggi depan mak bapakmu, ketinggian itu tidak bermakna. Kau kena rendahkan sayapmu. Engkau bukan siapa-siapa berdepan dengan mak bapakmu. Kau bukan orang besar depan mak bapak engkau. Kau bukan siapa-siapa depan mereka. Tadi tentang protect dan rasa aman, tenang, tenteram. Ada mak bapak yang tinggal dengan kita. Dan ayat ni masih terpakai. Walaupun dia tinggal di rumah kita, kita yang keluarkan belanja. Kita tak ada hak nak cakap, "Bapak, ini rumah aku tau." Jangan nak cakap. Aku yang keluarkan duit. My house is my rule. No. Tak. Tapi berapa ramai mak bapak sekarang yang tak ada say. Tak boleh nak cakap dengan anak. Sebab dia yang bagi aku duit. Dia yang protect aku. Dia yang tebarkan sayap untuk jaga aku. Aku bukan siapa-siapa kat rumah ni. Akhirnya dia tak boleh nak nasihat anak dia. Tak berani. Ayat ini boleh membetulkan balik masyarakat kita yang sudah sangat tenat, terutamanya hubungan dengan mak bapak. Dan kemudian Allah ajar kita dengan doa yang cukup masyhur. Allah ajar kita minta dengan Allah, Rabbirhamhuma. Rabbi, bila sebut Rabbi, dia kena ada abdun. Kan Rabbi ni dia kena ada abdun. Bila ada Tuhan, ada hamba. So bila kita sebut Rabbi, automatik kita kena rasa, wahai Tuhanku, aku hamba-Mu. Wahai Tuhanku, aku hamba-Mu. Irhamhuma, rahmatilah mereka berdua. Sayangilah mereka berdua. Sebab rahmah ni dia ada empat ciri, 4 maksud. Love, cinta, concern apa? Ambil berat, concern, care, pemeliharaan, dan mercy, ihsan, mercy, belas kasihan. Itu terkandung dalam rahmah. So kita mohon ya Allah, cintailah mereka. Kasihanilah mereka. Cukupkanlah keperluan mereka berdua. Kama Rabbayani. Cuba tengok perkataan Rabb dan Rabbayani. Hampir sama tapi berbeza. Tapi menggunakan huruf yang sama. Rabbayani murabbi, pendidik, mengajar, memelihara, taken care. Rabbayani, mengasuh kami, saghira, waktu kami tiada apa-apa. Saghira bukan sekadar kecil. Saghira ni kita tak ada apa-apa dan kita tak mampu. Tuan-puan, berapa lama kita hidup sehingga kita boleh berdikari? Berapa lama? Dan bila umur berdikari ni? Sampai kahwin. Sampai kita kahwin dan kita belajar untuk urus keluarga sendiri. Sebelum tu, semua mak bapak. Sebelum tu semua mak bapak dan kadang ada yang dah kahwin, masih minta dengan mak bapak.
minta tolong, kan berkongsi kasih dengan mak bapak. So Rabbayani shaghira ni bukan sewaktu kami masih kecil, tak. Sewaktu kami tak ada apa-apa. Comot-comot kami itu dioranglah yang jaga. Berak kami dioranglah yang cebok. Mak tu sejak lahir, sejak kami lahir, dia tak ambil cuti untuk tak jaga kami. Tak. Dia ambil cuti 3 bulan tu, dalam pantang dia masih jaga kami. Dia uruskan kami, mandikan kami. Warabbayani shaghira. So perkataan sewaktu kami masih kecil, semasa kami kecil, itu sangat downgrade untuk memaknai shaghira tu. Betul shaghira tu kecil, tapi tak memadai. Sekadar kata sewaktu kami masih kecil. Tak, feel tu tak sampai. Sewaktu kami tak punya apa-apa. Balik sekolah menangis terisak-isak sebab kawan sekolah tak nak kawan dengan kita. Tapi mak dengan mendepah tangan, marilah. Mari mak pujuk. Kita temui macam-macam pengalaman dalam hidup turun naik. Dan semua kita kongsi kepada mak dan bapak kita. Wih. Dan dia tak pernah menidakkan apa yang kita nak. Kadang mungkin berperang juga. Tapi kita tahu bila dia tak nak, itu adalah sesuatu yang sangat baik untuk kita. Wakhfid lahuma janahaz zulli. Rendahkanlah sayapmu. Rendahkanlah sayapmu. Protectlah mereka, jagalah mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Kerana kadang tak semuanya indah. Tak semua mak bapak ni menyenangkan. Allah kata, Allah tahu apa struggle dalam dirimu. Untuk kita nak patuh pada mak bapak ni, kadang ada mak bapak yang out pun perangai. Tapi Allah kata, Allah tahu Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Kadang kau tak rasa, kau tak puas hati dengan mak bapak kau, tapi kau tak tahu. Kerana kau nak patuh perintah Allah ni, kau pendam. Allah kata, Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihin. Tapi kalau kau semakin tujuanmu baik, kan salihin ni kau nak tambah baik, fa innahu kana lil awabina ghafura. Dia pengampun. Allah tahu apa yang kau tengah hadapi. Dan Allah tidak menidakkan perasaan anak-anak yang tertekan dengan perangai mak bapak. Tapi buatlah kerana Allah, bukan kerana mak bapakmu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah tahu apa yang berlaku. Ya. Dan Allah ambil kira itu semua. Buatlah kerana Allah. Sebab kalau kita buat kerana manusia, kita akan letih, lelah, penat, sakit hati, terluka. In takunu salihin. Tapi kalau kau memang nak jadi orang baik, buat kerana kita nak jadi orang baik. Fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan Allah tahu, kadang tak semua kita boleh tahan dan kadang terlepas, dan Allah sudah pun tawarkan, kalau kau benar kembali, Allah Maha Pengampun. Benda terlepas-lepas yang Allah kata, Allah ready untuk ampunkan. Baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan.
Oh. So 3 ayat tentang perjuangan dalam circle terdekat kita. Mak, bapak. Mak, bapak. Okay, next. Wa'ati. Ya, kena pasak betul-betul. Wa'ati. Huruf sama, panjang pendek berbeza, akan mendatangkan maksud yang berbeza. Ati, ati, beri. Kalau ati, tanpa mat, ati, datang. Atayati, datang. Kalau ati, dia beri. Dia maksud beri. So, wa'ati dzal qurba haqqahu. Berilah kaum kerabat zal qurba, kaum kerabat hak mereka. Apa hak mereka ni? Duit belanja. So, kita ada portion zakat dan sedekah bagi kaum kerabat. Dulu. Zal qurba haqqahu. Kemudian baru miskin. Wal miskin. Wabnas sabil. Kenapa pada kaum kerabat dulu? Mereka inilah yang sama-sama nak menjayakan misi melayan mak bapak. Wa atizal qurba haqqahu. Wal miskin dan orang miskin. Wabnas sabil dan ibnu sabil. Apa ibnu sabil ni? Yang orang sentiasa dalam perjalanan. Diartikan sebagai orang musafir. Ibnu sabil, anak jalanan. Orang yang sentiasa dalam perjalanan. Belajar kan dalam perjalanan. Musafir dalam perjalanan. Apa lagi yang masih dalam perjalanan? Selalu belajar dengan musafir. Ada banyak lagi benda yang berkaitan dengan Ibnu Sabil ni. Yang berhijrah juga Ibnu Sabil. Di dalam perjalanan nak jadi baik, Ibnu Sabil. Wala tubazzir tabzira. Jangan boros dan melampau. Ayat 26 Allah gabungkan dua tindakan yang sangat bertentangan. Satunya memberi dan satu lagi boros. Which is boros. Boros juga kita keluarkan duit. Memberi ni pun kita keluarkan duit. Tapi satunya jalan terpuji dan satu lagi jalan yang dikeji. Kedua-duanya keluarkan duit. So Allah bagi kita option. Engkau ada duit. Hei orang-orang kaya, engkau ada duit. So duit engkau tu, dia ada hak pada orang lain. Kan 2 ayat sebelum Allah sebut tentang faddalna ba'dahum ala ba'd. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagaimana kami memberikan kelebihan berbanding yang lain. Sekarang orang yang ada kelebihan, maka kelebihan itu salurkan dulu kepada zawil qurba, zal qurba, yang ada hubungan kerabat, ada hubungan darah, yang dekat. Kemudian orang miskin, kemudian ibnu sabil.
Kerana jika tak buat begitu, engkau ada kecenderungan untuk boros. Wala tubazzir tabzira. Sebab duit yang sama. Kalau tidak digunakan untuk bagi pada orang, engkau duit tu nanti engkau akan boros. Wala tubazzir tabzira. Apa maksud boros ni? Apa maksud tubazzir tabzira? Boros ni apa? Gunakan duit tu tanpa urusan duit tapi tak membawa kepada jalan yang Allah redha. Uruskan duit. Okey, menguruskan duit bukan pada jalan yang Allah redha. Contohnya macam mana? Beli sejadah untuk sembahyang tapi beli 13. Beli 7. Hari Isnin sejadah pertama, hari Selasa sejadah kedua, hari Rabu sejadah ketiga. Macam tu. Macam bazir tu Ustaz. Satu sejadah pun dia kata 3 tahun. Membazir lah tu. Ya. Ha. Habis tudung kat almari kita? Alamak. Ustaz. Alamak. Baju kita dua almari tu. Itu bukan bazir Ustaz. Itu cuma kita mempelbagaikan. Aduh. Bab tu tak nampak pula Ustaz. Aduh. Allah Akbar. Wala tubazzir tabzira. Tak, membazir ni macam mana? Dia Berbelanja kepada yang bukan keperluan. Berbelanja kepada yang bukan keperluan. Immediate keperluan lah. Kira tengok mat kilau tu bukan keperluan. Kau macam mana? Banyak pengajaran. Oh, banyak pengajaran. Okey. Sekejap kita tengok apa maksud bazzara. Wala tubazzir tabzira. Okey, kalimah tubazzir, kata dasar dia ialah ba zal dengan ra, bazara. Okey, bazara. Maksud bazara ni ialah menabur benih. Okey, menabur benih. So perumpamaan orang yang ada benih dan menaburkan ke semua tempat. Okey, kita ada benih, kita tabur je. Cuba tengok apa yang dilakukan oleh petani yang menabur benih. Bukankah dia akan tabur begitu je benih? Itu membazir. Dia tabur je. Maka sekarang bayangkan kalau orang yang membazir, seperti dia membuang-buang dan menabur benih sahaja. Iaitu dia lakukan tanpa ada fokus dan kewajaran. So, apakah kaitannya jangan membazir dengan hak ahli keluarga kita yang rapat? Apa kaitan jangan membazir dengan hak ahli keluarga yang rapat? Ia bersangkutan kerana ahli keluarga kita itu lebih berhak kepada wang kita kalau dibandingkan dengan orang lain. Lebih-lebih lagi kalau kita membazir wang itu dengan mengeluarkannya tanpa kepentingan. Daripada kita beli benda yang tak ada faedah dan manfaat, baik bagi adik, baik bagi abang, baik bagi kakak. Mungkin dia boleh gunakan di jalan yang lebih bermanfaat. Mungkin dia ada lebih keperluan. Begitu. Ada keluarga yang mengambil pendekatan, dia buat pool duit. Setiap keluarga perlu sumbangkan certain amount dan daripada amount itu dikumpul-kumpul. Okey, siapa nak sambung belajar? Didahulukan. Habis belajar, engkau bayar pelan-pelan. Dia ada bank keluarga dia. Siapa nak modal untuk kereta, untuk motor, didahulukan.
Tapi itu perlu kepada perancangan-perancangan yang teliti. Sebab mengambil kira ayat ni wa'atizal qurba. Bila kita dapat gaji, kita akan beri fokus kepada apa yang kita nak bayar dulu kan. Tapi pernah terfikir tak untuk adik-beradik? Selalunya untuk mak bapak je. Untuk adik-beradik, zal qurba. Sebab bila kita ada wang lebihan, di situlah timbul perangai membazir tu. Oi, banyak lagi lebih ni. Banyak lagi lebih. Di situlah timbul. Wala tubazir tabzira. Okey. Mungkin kita kata kita tak ada wang lagi untuk tolong ahli keluarga kita yang susah. Tapi cuba periksa balik. Mana wang kita pergi? Tanpa kita bazirkan je. Maka Allah ingatkan jangan membazir kerana kalau sudah dibazirkan duit ke tempat lain, memang tiadalah lagi wang untuk bagi pada kerabat atau orang miskin. Kemudian tubazir adalah jenis perbelanjaan yang memang tidak diperlukan tetapi dilakukan kerana membazir. Kereta tukar rim. Sedangkan waktu dibeli kereta tu memang ada tayar dan rim. Kenapa tukar rim? Sebab cantik. Memang kau perlu ke kecantikan tu? Dan kau bawa kereta, kau dalam kereta. Bukan yang kau kat luar kereta duk tengok rim tu. Yang puas melihat kecantikan tu siapa? Pengguna lain. Orang lain. Wala tubazir tabzira. Beli barang keperluan yang memang diperlukan dalam hidup. Ada orang yang beli barang keperluan yang memang perlu dalam hidup. Tapi dia beli jenis yang mahal dan tidak diperlukan. Beli tudung. Bawal. Bawal tak standard ustaz. Dak. Fungsi dia sama. Tapi dah minat. Sekali-sekala bolehlah kot. Kalau itu tujuannya, sebagai contoh, beli baju berharga beribu ringgit. Baju beribu. Ini namanya israf. Tusrif tu. Ini namanya israf. Berlebih-lebihan. Israf adalah beli barang yang memang perlu seperti baju. Tapi beli baju yang jenis mahal tak masuk akal. Dan tak patut. Maka itu israf. Bazir pula beli barang yang tidak perlu. Untuk nampak, memang sifat wanita memang untuk nampak cantik. Yang itu tak dinafikan. Cuma yang peliknya bila kita berlebih-lebihan. 1-2 aksesori di tangan cukuplah. Ni sampai siku. Itu apa? Lepas tu pakai kalung. Besar-besar tulis Shida. Memang bawa name tag. Tak, kalau saving ni maksudnya simpan. Bukan diperagakan. Kan? Saving maksudnya simpan. Bukan diperagakan, bukan ditayang. Atau memang kita nak masuk dalam statistik. Hati orang di luar sana, bila dia dah hasad, dia rompak. Dia curi. Dia ragut. Itu kesan hasad tu. Jangan sangka hasad dia orang tak puas hati je. Orang rompak, orang curi. Tu hasad lah tu.
Kalau betul saving, simpan. Jangan tunjuk. Gitu. Dan peringatan terakhir, kita sambung minggu depan. Ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan kenapa tiba-tiba Allah kaitkan dengan syaitan? Jika mana lagi yang Allah beri contoh syaitan? Surah Hasyr kan? Tentang orang munafik kan? Yang apa nama pernyataan syaitan? Aku takut Allah. Inni akhafullah. Inni bari'u minkum. Aku berlepas diri dari korang. Inni akhafullah. Aku takut Allah. Ini ayat yang lain yang Allah letak similarity dengan syaitan. Membazir. Dan itu penyakit. Dan benda tu sukar nak kikis. Dan kalau kita nak memenangi Palestin, Masjidil Aqsa, ini selepas daripada taat mak bapak, ini yang kedua. Membazir. Kita ni kan sebagai ibu mendoakanlah anak-anak kita ni di antara ciri-ciri yang akan akhir zaman untuk bersama Nabi Isa nanti kan. Tetapi bila kita tadabbur surah ni, tu dia berat, maksudnya memang berat lah kan. Bukan setakat doa je Ustaz. Akhlak dia orang tu Ustaz kan. Masya Allah Ustaz. Kalau saya tak tadabbur surah ni, syok sendiri dengan doa tau Ustaz. Doa kan. Tapi beranan kita tu sebagai ibu tu kan, nak didik anak-anak tu jangan dahaka kat kita pun susah tau Ustaz. Susah kan. Bukanlah kita dahaka, maksudkan kita sendiri dengan ibu apa macam juga, tapi anak masa ni apa kita buat kat mak bapak kita, kita kata kita ingat bila anak-anak buat kita ingat bila kita buat kat bapak kita kan. Maknanya skip dia punya proses tu, sifat anak-anak dan juga pembaziran tu susah Ustaz. Pembaziran tu hari zaman memang susah nak elakkan kan. Semua dengan anak semua tu kan. Mak ni kadang-kadang makan lebihan anak-anak tak membazirkan. Tapi pada kita pembaziran tu makanan saja. Tapi kan kita lupa macam Ustaz cakap, tudung, pakaian kita, kereta, rumah tangga kita semua kan banyak benda kat situ Ustaz. Masya Allah, subhanallah Ustaz. Dia akan ketuk kepala ni. Kak, ini baru nombor 2 Kak. Dia ada 13 ke 12 tak? Subhanallah. Ya, betul. So rupanya dia punya bukan keperluan. Dia punya penanda aras. Allah letak penanda aras untuk mereka-mereka yang benar-benar berjuang untuk agama ni. Dia punya level tu top notch. Tapi Allah tidak mahu, Allah bukan sahaja menerima ataupun Allah bukan hanya terima orang-orang yang sudah sampai ke puncak tu. Tapi Allah nilai mereka-mereka yang bertatih-tatih dari bawah ni. Kita mungkin takkan ialah usaha tak nak membazir ni kuat. Kita mungkin takkan sampai totally tak membazir. Tapi Allah lihat setiap usaha tu. Allah bukan hanya tunggu di hujung jalan. Tapi Allah nilai sepanjang kita berjalan. Itu yang indahnya agama ni. Baiknya Allah. Wallahu a'lam. Ustaz, yang soalan kita bagi tu Ustaz jawab bila ke macam mana? Okey. Pertamanya, kenapa Allah guna ratu semut? Kenapa tidak raja semut? Yang itu tak tahu sebab dalam kupasan-kupasan tafsir Hamka, Quraisy Shihab, dia tidak mendetailkan semacam itulah. Mereka menerima as it is. Bila Allah sebut ratu semut, maka dikira sebagai ratu semut lah. Cuma ni kalau tengok kepada kewajaran, Animal Kingdom ni, kebanyakannya gender feminin ni akan lebih dominan, akan lebih banyak kelebihan berbanding gender maskulin, gender lelaki.
Nyamuk kan yang bawa penyakit, nyamuk jantan ke nyamuk betina? Nyamuk betina. Tolong jawab. Macam lalat. Yang apa nama, yang lebih besar nyamuk jantan, jantan betina, yang betina. Kalau tengok kuda perang yang baik, yang elok, kuda perang betina. So Allah letak itu kelebihan-kelebihan kepada gender betina tu mengikut kepada kebolehan mereka untuk produce anak. Itu mungkin kelebihan. Produce anak, maka diberikan mandat kepada yang betina melebihi jantan. Tapi kalau kita nak samakan dengan ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, saya rasa tak wajar kerana ayat itu ditujukan kepada manusia. Bukan jenis haiwan macam semut lah. Jadi kedua ayat tu dia tak ada kaitan, malah golongan sasarnya pun berbeza. Golongan sasarnya berbeza. So kita tak boleh nak kata dekat sini sebut ratu semut, tapi kenapa ayat Quran tu nakkan lelaki jadi qawwam? Kan nakkan lelaki jadi qawwam. Tuan-puan, dia ada satu realiti yang pahit bagi lelaki. Apa dia? Cerita-cerita dalam Quran, dialog-dialog yang terbentang antara anak dan keluarga, mak bapak, didominasi oleh dialog bapa kepada anak. Bapa dan anak. Sama ada anak tu lelaki atau perempuan. Dan hanya beberapa saja yang ada dialog mak kepada anak. Itu pun Maryam dia tunjuk. Kaum dia tanya, tu tunjuk baby. Tak bercakap pun. Kenapa banyak ditunjukkan dialog bapa kepada anak? Kerana di situlah kelemahan utama lelaki untuk berinteraksi, terutamanya pada anak sendiri. Kenapa Allah tak sebut dialog mak kepada anak? Wanita memang sudah punya kelebihan. So Allah melihat wanita ini pada level tertentu, tuan-puan. Wanita sudah memang ada kelebihan. Dia memang sudah ada bonding dengan anak. Tidak syak. Tanpa ragu. Wanita sudah memang naturally built. Memang dia ada hubungan dengan anak. Tapi lelaki, dia perlu usahakan. Bukan sekali Allah datangkan dialog bapa dengan anak. Beberapa kali. Lelaki kena usahakan. Sehingga Allah arahkan, lelaki, engkau tu qawwam. Jangan sampai wanita biarkan usaha dan berdikari sendiri. Sebab akhirnya nanti dia tak perlu pada lelaki tau. Tu Allah highlight kelemahan-kelemahan dan bagaimana lelaki perlu membentuk diri dia supaya qawwam, berdiri tegak, boleh bergantung, boleh diharap. Tapi kerana lelaki sekarang gagal jadi lelaki qawwam, maka kita lihat ramai wanita-wanita yang tak perlu lelaki boleh berdikari sendiri. Bila itu tak berlaku, asimilasi lelaki dan wanita tidak berlaku, dunia akan musnah. Sebab manusia sudah tidak berketurunan. Yang kekal tinggal adalah manusia-manusia yang rosak. Tidak diganti dengan keturunan baru yang lebih baik. Akhirnya dunia kiamat. Kan di akhir zaman nanti, wanita lebih ramai daripada lelaki. Kuncinya apa? Ya, kalau ada lelaki pun tak guna. Wanita sudah boleh berdikari sendiri. Dan bayangkan kalau wanita tidak dipandu.
Kan cara berfikir kita beza. Wanita ni detail, meticulous, lelaki lebih vague, lebih besar. Wanita lebih halus, lebih terperinci, narrow it down. Tapi lelaki lebih dengan idea-idea besarnya. So bila ramai yang hanya menumpuk kepada perkara-perkara yang picisan dan tidak dipandu, akhirnya dunia kiamat. Kiamat. So gitulah kot perkaitan antara suratul Naml dengan suratul Nisa, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mudah-mudahan sahabat kita pun ada bersama dalam ni. Mudah-mudahan dia berpuas hati dengan jawapan dari Ustaz. Sebab Kak Syida pun cuma forwardkan soalan itu saja Ustaz kan yang meminta. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan terjawablah persoalan yang bermain di benak hati sahabat kita kan, insya-Allah. So, Ustaz, alhamdulillah pagi ni alhamdulillah dua benda dah, banyak benda kita dapat pada ayat 23 dan 45 dan 26 27. Ustaz kata ada 13 lagi, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan Ustaz. Jazakallah khairan katsira atas ilmu pada pagi ni. Mudah-mudahan ketuklah minda kita, ketuklah hati kita untuk buat ketaatan kepada Allah, terutama kepada dua ibu bapa kita kan. Macam Kak Syida dah tak ada dua-dua dah, mula tak ada, belah suami tak ada, belah mak tak ada, belah ibu tak ada, tapi alhamdulillah Allah rezekikan jaga mentua yang sakit Alzheimer kan. Dan alhamdulillah rezeki Allah bagi dia mati pun dengan Kak Syida juga, dan banyak pengalaman-pengalaman yang perit lah kan, jaga orang sakit lupa-lupa ni kan, alhamdulillah apa-apa pun. Ustaz, insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Yang itu kita akan diri kita dengan sedekah pahala Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Syukran. Jangan lupa makan Terima tengah kasih hari. Ustaz. Terima kasih Kak Syida. Pukul 8 Ustaz kita orang semua insya-Allah. Okey sahabat-sahabat semua, dengan itu saya akan kasih pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya besok insya-Allah. Terima kasih Kak Syida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mida, Okey, nanti Kak forward pada kawan Kak ya. kita boleh bagi rakaman dekat dia juga lah kan. Liza dan kereta Liza. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Jom kita dah sudah 45 ni. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.